Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adhammu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa sunnatal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan akan perkataan-perkataan yang benar. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal-amalan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menang serta mendapat kemenangan yang sangat agung. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-71 dan juga ayat yang ke-70. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawatun khudda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu at-tafihu fi amrin 'ammah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi akan datang kepada manusia tahun-tahun yang tandus, yakni kemarau yang berpanjangan. Dan pada waktu itu orang-orang yang berdusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan Ruwaibidah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan Ruwaibidah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruwaibidah itu ialah orang-orang yang kerdil dan sebenarnya hina dan tidak mengerti akan urusan orang ramai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu, bersyukurnya kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan masa kita yang sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita dalam kita nak menerima hidayahnya, dan mudah-mudahan kita selamat daripada azab kubur dan juga azab api neraka. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, pada malam ini mau kita berbicara tentang golongan as-sadiqin ataupun disebut sebagai as-siddiqin. As-siddiqin ini ialah bermakna benar.
Kalau mudah yang kita nak faham ialah orang yang jujur. Kerana terdapat pada hari ini jarang melihat manusia itu jujur. Sama ada jujurnya dalam agama Islam, jujurnya dalam amal ibadah, jujurnya dalam pekerjaan, jujurnya sebagai pemimpin rumah tangga. Bermakna perlu kita bicara sedikit tentang jujur, kerana terdapat di dalam hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyatakan bahawa akhir zaman akan datang kepada umatnya di akhir zaman tahun-tahun yang tandus. Sebahagian ulama menyatakan bahawa tahun yang tandus itu tandus daripada kebenaran. Sebahagian ulama yang lain bahawa menyatakan tandus itu ialah kemarau yang berpanjangan. Maka sudah tentu kita mahu berbicara tentang tandusnya manusia pada zaman itu, tentang kebenaran dan bercakap benar ataupun amal kerja yang benar. Didapati di dalam hadis ini juga Nabi menyatakan bahawa apabila zaman itu terjadi, maka sesungguhnya orang yang benar dikatakan tidak benar. Pengkhianat dalam agama akan disuruh memegang amanah. Tetapi orang yang amanah itu dikatakan sebagai pengkhianat. Yang akhir maknanya bahawa pada zaman itu juga manusia ketandusan rohani dan akhirnya membawa kepada satu perkara kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau kita nak tengok orang jujur payah. Dunia hari ini sudah tidak jujur. Andai kata manusia ini jujur dan benar, terutamanya benarnya mereka di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti manusia akan hidup dalam keadaan aman, harmoni dan damai. Tetapi oleh kerana manusia pada hari ini rakus dengan dunia yang fana, maka tidak ada lagi sikap kejujuran. Palestin sudah sekian lama masalah peperangan yang berlaku di negaranya masih belum selesai. Walaupun telah dibicara banyak sidang meja bulan, tetapi masalahnya tidak ada kejujuran dalam nak menyelesaikan masalah. Begitu juga kalau kita melihat orang yang sebagai pejuang agama Islam, mau berjuang di dalam agama Allah, tetapi tidak ada kejujuran dalam agama Islam. Begitu juga orang yang menyatakan bahawa kami adalah persatuan yang memantau agama Islam di tempat kami, tetapi dalam masa yang sama kerja mereka itu tidak ada kejujuran. Semata-mata keduniaan, pangkat dan juga kekayaan. Yang akhirnya terjadilah zaman yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang dimaksudkan dengan jujur ataupun as-siddiq? Satu darjat yang paling istimewa. Disebut dalam hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, telah berfirman Allah, makna dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, barang siapa yang menghadapi cobaan, yakni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dia sabar dan benar, maka sesungguhnya di akhirat esok kata Allah, aku akan bangunkan ia daripada kalangan orang-orang yang benar, yakni daripada kalangan orang-orang as-siddiqin. Kerana darjat as-siddiqin ini darjat yang paling sukar, selain kalau dia tidak lepas daripada cobaan dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jujur maknanya orang yang bersikap benar. Orang yang jujur adalah yang menyatakan sesuatu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, tidak mengurangi dan menambah fakta-fakta, lagi-lagi ia datang daripada sumber Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ini makna jujur. Kerana hari ini perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia menggunakan hukum akal, tetapi tidak mau berpaksikan kepada Quran dan hadis. Perlu diingat bahawa sabda Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, kata Nabi. Barang siapa yang mengada-adakan perkara-perkara di dalam agama, yakni urusan agama kami, bukan bersumberkan kepada Al-Quran, bukan bersumberkan kepada hadis, maka hendaklah ianya ditolak. Tak boleh terima. Sebab nak cari kejujuran ni bukan satu perkara mudah.
Karena Allah dah sebut dah dalam Quran kejujuran bagi ganjaran orang yang jujur. Bagaimana tanda-tanda orang yang jujur? Kerana jujur ini satu sifat keistimewaan yang Allah bagi kepada orang yang benar. Sebagai contoh, melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang jujur, seorang sahabat yang benar, percaya, seorang sahabat yang melengkapi 3 serangkai. Ingat tak dulu saya sebut 3 serangkai? Bahkan Belantan banyak lah ni. Saya pernah sebut dulu 3 serangkai ni lengkap dalam dirinya, maka dia boleh jadi orang yang jujur. Berlaku apabila Nabi SAW didatangi oleh seorang yang gharib, yang pelik, yang sahabat-sahabat tak pernah melihat dia. Mai bertemu lutut, berlagu lutut dengan Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, wa mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan. Maknanya apa tuan-tuan? Wa mal iman itu bermakna akidah, wa mal islam itu bermakna syariat, wa mal ihsan itu bermakna tasawuf. 3 serangkai. Apa makna tasawuf? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kita berbuat itu, kita rasa takut dan gemetar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam perbuatan, dalam percakapan, dalam tindakan, dalam pekerjaan, dalam segala perkara yang kita buat, kita sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh sampai kepada tahap darjat siddiqin. Kerana darjat siddiqin ini mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu, antara tanda-tanda orang-orang yang siddiqin, dia kena sebut dulu tanda-tandanya macam mana, kita nak kenal. Adalah mereka ini orang daripada kalangan yang beriman dan bertakwa. Makna sentiasa ada takwa dalam kehidupannya. Apa makna takwa? Kita dah sebut dah sebelum ni. Maknanya perbuat segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Dalam kehidupan dia, dia buat apa yang Allah suruh. Langsung satu hapuk pun dia tak pertikaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malah dia meninggalkan pula segala perkara-perkara yang ditegah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat sedemikian, maka dia ada tanda-tanda darjat siddiqin, yakni jujur dan benar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang yang menyatakan bahawa aku beriman kepada Allah, jangan sangka tidak akan ada cubaan daripada Allah. Yakni jangan sangka Allah tak uji dia. Tujuan apa? Tujuan Allah uji dia bukan nak azab dia, bukan nak seksa dia, bukan nak zalim dia, tetapi Allah nak tengok kebenaran dan kejujuran dalam pertuturannya. Adakah benar dia beriman kepada Allah? Disebut dalam ayat selepas daripada itu, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Bila datang cubaan dan ujian Allah kepada kamu, maka sesungguhnya kamu dapat melihat bahawa perbuatan atau percakapan kamu itu benar, dan Allah asingkan inilah orang-orang yang benar dalam agama aku, yakni beriman kepada Allah segala-galanya, antu'mina billah, sampailah qada dan qadar Allah. Dan ini satu golongan yang berbohong. Mulut berkata iman, hatinya kufur kepada Allah. Bila makna mulut beriman, hati kata kufur kepada Allah, itu makna apa? Itu makna munafik. Munafik dia ada 2 jenis munafik. Satu munafik disebut sebagai nifak akbar, nifak besar. Satu lagi munafik kecil. Mungkin kita ni ada sikit munafik kecil. Ada juga kecil kenon, ada. Manusia ada panjang, ada pendek, ada kenon pun ada. Munafik ni dia ada 2 kategori. Satu munafik besar, satu munafik kecil. Munafik besar ni apa yang kita boleh faham, mereka itu jelas luarnya pakaiannya Islam, tetapi dalamannya langsung tidak ada Islam. Ni munafik sejati. Munafik yang benar-benar munafik besar kata orang. Langsung tak ada kepercayaan kepada Allah, langsung tak mau ikut Islam, langsung tidak boleh melazimi kehidupan mereka dengan kehidupan Islam. Itu munafik besar. Allah sebut dalam Quran, munafik besar di mana tempat dia tuan-tuan? Fid darkil asfali minan nar. Tu di bawah sekali. Orang-orang munafik dia tak akan duduk dalam neraka tingkat atas, tingkat 2, tingkat 3. No, bawah, periuk belanga. Itu tempat neraka bagi orang munafik. Kerana apa? Dia berbohong. Mulut kata iman, hati tak ada iman.
Nifak yang kecil pula bagaimana Ustaz? Nifak yang kecil pula ialah nifak yang mereka ini mempunyai karakter munafik atau sifat dan ciri-ciri munafik. Nabi sebut 4 perkara kalau ada kepada umat aku sesungguhnya dia telah menjadi munafik sejati. Nabi kata, tetapi kalau ada salah satu dari 4 itu maka sesungguhnya dia telah menemui ciri-ciri munafik salah satu daripada 4. Kalau ada 4 ni munafik sejati. Oh, nak tengok orang munafik sejati macam mana? Iza haddasa kadzab. Bila dia bercakap dia bohong. Berdusta dengan kata-katanya. Oi, jangan risau tuan-tuan semua, pilihlah saya kerana saya berjawatan tinggi, saya ada duit banyak. Nanti kalau saya dah menang, harga turun, minyak tak naik. Ya, contohlah kan. Dia Baghdad sana. Kita tengok bila dah pilih dia, langsung minyak kena naik, harga kereta kena naik. Maknanya apa? Dia berdusta dengan kata-katanya. Yang kedua, apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Suruh dia pegang sesuatu, jaga amanah ni, dia tak jaga. Dia makan telan duit orang. Orang bagi duit yayasan, suruh simpan, dia ambil duit yayasan guna untuk projek-projek dia. Ini orang yang tidak ada amanah. Yang ketiga, apabila diberi ataupun apabila dia buat satu perjanjian, dia memungkiri janjinya. Maknanya bila buat satu perjanjian, dia mungkir janji. Dia kata, aku hari ni siapa yang macam ni aku janji nak bagi, ni percuma, yang ni senang, tanah satu lot, tengok-tengok dia tak bagi, bohong. Perjanjian yang bohong. Ataupun yang keempat, bila dia buat satu perjanjian, dia mengkhianati perjanjian tersebut. Yang keempat, dia buat satu perjanjian dengan sahabat, dengan musuh atau dengan kawan, tiba-tiba dia mengakhiri perjanjian itu, ataupun dia lari daripada perjanjian itu, atau dia mengkhianati perjanjian itu. Maka sesungguhnya itu adalah 4 ciri munafik. Nabi kata kalau lekat kepada umat aku, sesungguhnya dia munafik sejati. Tapi kalau salah satu dari 4 itu lekat padanya, ketahuilah bahawa sesungguhnya dia telah mempunyai ciri-ciri munafik. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Sebab itu darjat as-siddiqin ini jauh daripada nifak. Sentiasa ada tafaqquh, sentiasa ada tasawuf. Disebut dalam kitab hikam. Kita belajar, tuan-tuan, kitab hikam ni adalah kitab tasawuf yang hebat. Kitab yang mempunyai luar biasa dalaman, ilmu tasawuf. Maknanya jaga ilmu yang memelihara hati daripada dosa-dosa. Ilmu kitab hikam ni. Dalam syarah kitab hikam disebut Iqazul Himam. Dalam kitab Iqazul Himam terdapat kata-kata yang cukup indah perlu kita ambil. Orang man tasawwafa bi ghairi man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaq. Oh, ayat tu Ustaz bercakap syarah ni kan. Saya terjemah sikit Ustaz, tanyakan. Disebut dalam kitab itu barang siapa yang berfiqh, makna memahami Islam, belajar fiqh mazhab 4, tetapi tidak ada tasawuf, faqad tafassaqa, maka sesungguhnya rosak punah segala amalan dia. Kenapa? Tidak ada fiqh dalam kehidupan, tidak ada tasawuf dalam kehidupan. Ada fiqh, tak ada tasawuf dalam kehidupan. Wa man tasawwafa, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak ada tafaqquh, tidak ada fiqh, tidak ada kepahaman dalam agama, faqad tazannaq, zindiq, yakni bermakna kafir. Siapa yang ada fiqh, ada tasawuf, tak ada fiqh, dia jadi kafir. Pasal apa? Amalan dia jadi macam Rasul Melayu, ayah pin, tak ada fiqh, dia ada tasawuf semata-mata. Maka takwa ni dia lari daripada semua bab itu. Nifaknya, bahkan orang yang bertakwa itu sentiasa tafaqquh, sentiasa tasawuf, ada sifat rendah diri, ada sifat tafaqquh, jaga memelihara anggota. Kalau kita mengaji dalam bab taharah, babut taharah, bab bersuci, suci yang dimaksudkan itu bukan sekadar suci pakaian semata-mata, tetapi suci juga dimaksudkan suci dalaman, juga taharah. Maknanya fiqhnya luarnya suci daripada najis, dalamnya suci daripada sifat sum'ah, riya, takabbur, hasad, dengki. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia ada ciri-ciri ini, maka dia rasa takut kepada Allah. Dia tak mau buat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mau berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dia tak mau berbuat yang pada dirinya itu akan dibakar dalam neraka. Kenapa? Dia ada rasa takwa, sangat-sangat gentar dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia adalah orang yang sangat jujur dan amanah.
Al-kazibu, kazzabu, lawan dia khianat. Tu je. Cara dia nak kenal senang je. Makna siapa yang buat perkara khianat tak jujur. Al-kazzab menipu, as-siddiq jujur. Jujur ini kebenaran yang datang daripada hati, benar berkata-kata, benar dalam amalan, benar dalam tindakan. Maka berserta dengan takwa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, orang yang jujur itu mempunyai sifat takwa yang cukup tinggi. Yang pertama, tanda-tanda orang yang jujur. Cerita bab jujur pejam mata pula, tentang baru hujan, kan. Tuan-tuan, mengaji pun kena jujur. Kalau cerita bab jujur ni, mengaji pun kena jujur. Datang tadi niat nak mengaji, atau sampai pejam mata, ini tak jujur namanya. Dia jujurnya, aku datang niat kerana Allah Ta'ala, nawaitul i'tikaf. Maknanya kita jujur dalam agama Islam. Kita nyatakan qasad kita dalam hati, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qad khair aw syarr. 6 rukun iman itu sentiasa kita jujur, tidak kita berbohong satu pun daripadanya. Kalau aku datang malam ni untuk dapatkan ilmu Al-Quran, jujur kita dengan ilmu kita. Kalau tidak, hilang keberkatannya. Minta maaf, saya bukan marah pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak macam mata, mungkin hafal kan. Jadi macam Imam Malik macam mata hafal kan. Imam Malik macam mata hafal, Tok Kenali pejam mata hafal kan, mengaji dalam tidur. Itu tak lain ceritanya. Kita tak dikenali, jangan dia cari pasal. Baik muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tanda-tanda orang yang jujur ini, mereka benar dalam perkataan dan perbuatannya. Ini tanda-tanda dia. Apa yang dia cakap, dia buat. Apa yang Quran kata, dia ikut. Kalau dia berucap, kalau dia berhujah, tak lari daripada Quran hadis, makna jujur. Sebab itu kalau kita melihat 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sendiri menyatakan bahawa sekiranya fiqh kami ini tidak bersumberkan kepada Quran hadis, fahuwa rad, jangan terima. Kalaulah mazhab kami ini, mazhab Imam Maliknya, mazhab Hanafinya, Syafi'inya, Hanbali, dia kata apa? Kalau dalam mazhab kami ini bertentangan dengan Quran